Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bersama-sama sebagai seorang ibu kita memperingati Happy Mother's Day. Saya mengucapkan Happy Mother's Day buat semua mama-mama yang ada di GKBJ Cengkareng. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat, memberikan kita sukacita menjadi seorang mama yang mengasihi anak-anaknya. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Puji syukur kepada Tuhan kami yang agung. Pada hari ini Tuhan kami datang ke hadirat Engkau. Kami menyadari akan dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur di mana pada hari ini kami bisa memperingati Hari Ibu Internasional. Di mana kami sebagai wanita-wanita yang dipercayakan kepada Tuhan untuk memiliki anak-anak yang sungguh-sungguh kami kasihi Tuhan. Pakailah kami, tolonglah kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh bisa memakai kewajiban kami menjadi seorang mama yang mengasihi anak-anak kami. Mendidik anak kami, berdoa untuk mereka sehingga masa depan mereka menjadi masa depan yang hidup takut akan Tuhan. Pakai kami Tuhan, sehingga kebaktian kami sungguh merupakan rupa yang harum untuk memuliakan nama Tuhan kami. Terimalah puji-pujian kami, terimalah sembah sujud kami. Roh Kudus yang memimpin kami dari awal sampai akhir acara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulia sembah Raja mulia. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah
kita semuanya berkumpul menjadi satu, walaupun kita berbeda-beda tempat, tetapi kita mempunyai satu hati, kita memuji Tuhan dengan pujian. Kami berkumpul memuji-Mu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku cinta keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita menyanyikan sebuah pujian. Keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga Tuhan,
Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah, ku bahagia. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹，大家早安平安。 Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. 无论我们身在何处，我们都充满感恩。我们今天能敬拜神， Dan saudara, pada hari ini 就在今天， adalah hari yang khusus, 也是非常特别的日子， yaitu kita memperingati Mother's Day. 因为我们要庆祝母亲节， Mother's Day International, saudara, 是国际母亲节， yaitu Hari Ibu. 是庆祝母亲的节日。 Baik saudara, sebelum kita membuka satu bagian firman Tuhan 我们今天来聆听道语之前， yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, 成为我们来聆听的道语， saya mengajak kita untuk kita berdoa 我 bersama-sama 们来一 terlebih 起进 dahulu. 入，我们来一起进入祷告。 Bapa di dalam surga, 上帝， kami mengucap syukur dan berterima kasih. 我们求您感恩。 Pada pagi hari ini kami kembali boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. 今天早上我们可以一起聆听你的道语， Kami rindu firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman bagi kami 我们渴望您的道语可以牵着我们， dalam kami menjalani kehidupan kami. 行走我们人生的道路。 Sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara di hati kami. 因此，就让你的道语可以在我们心中做。 Kami sambut hati kami dengan firman-Mu dengan penuh sukacita. 我们充满喜悦来欢迎你的道语， Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, 请对我们每个人说话， karena kami siap untuk mendengarkannya. 因为我们已预备好心里来聆听。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名， Amin. 阿门。 Baik saudara, selamat Hari Ibu kepada setiap wanita, setiap ibu-ibu. 各位妇女，在此我要祝大家各位母亲节快乐。 Saudara, hari ini saya diberikan tema kemuliaan ibu rumah tangga 今天我们要讲的这个主题是关于贤妇的荣耀， yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-31, 是在箴言31章 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 从第10到第31节。 Tetapi saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita memperhatikan dan memfokuskan untuk beberapa ayat bagian firman Tuhan ini. 但是今天早上我们只要留意记住我们这个章节中的几个部分。 Saya mengajak kita untuk kita membuka Amsal 31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 我们一起来翻看箴言31章第10到12节、 Ayatnya yang ke-13, 13、 ayatnya yang ke-17, 17， dan nanti kita akhiri dengan ayatnya yang ke-30. 还有最后的30节。 Demikian firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat yang ke-13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Saya lanjutkan dengan ayat yang ke-17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Dan kemudian ayatnya yang ke-30, saudara. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. 我们一起来用中文念读第12节开始。才德的妇人，谁能得着呢？她的价值胜过珍珠，
她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。第13节，她寻找羊绒和马，甘心用手做工。17节，她以能力束腰，使旁臂有力。最后我们念读30节，艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬耶和华的妇女必得称赞。 Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan ini, 聆听这个道语的人，我们要感到喜悦， merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan keseharian 我们 kita. 要使它活在我们人生中。 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 各位弟兄姐妹， perikop yang kita baca tadi 我们刚刚念读的经文， ditulis dalam bentuk puisi. 这里是用诗文的方式来写。 Saudara, setiap bait berisi gambaran mengenai istri yang cakap, 在每一个句子里面写到的是关于艳丽的妇女， memiliki istri yang cakap yang memiliki kekayaan karakter. 拥有艳丽外表的妇女，还有她的充满丰富的这个性格， Dan peranan yang dapat memberikan teladan bagi kaum wanita pada umumnya. 还有她是可以作为其他妇女的榜样。 Baik saudara, ada sebuah kalimat yang berkata demikian. 有这样的一句是这么说： Seorang ibu bisa menggantikan siapapun, 一位母亲可以代替任何人， tapi tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. 但是从来没有能够有任何一个人是可以取代母亲。 Seorang ibu, seorang wanita boleh saja memiliki pengetahuan yang tinggi, 所以说，一位女士、一位妇女可以拥有很高的一个智慧、智商， memiliki harta kekayaan yang banyak, 拥有很多的财富， memiliki wajah yang cantik, 拥有艳丽的外表， boleh memiliki pengalaman yang banyak. 也可以拥有丰富的经历。 Tetapi jika wanita tersebut tidak memiliki hikmat, 但是如果你没有充满敬畏上帝， pertanyaannya kepada kita, saudara, 那么对我们的问题是： apakah semua itu ada gunanya? 难道这一切会有用吗？ Saudara, ketika kita berbicara tentang hikmat, 如果我们说关于对上帝的这个 Saudara 渴望敬慕， saudara, hikmat ini tidak bisa dibeli dengan apapun. 这个东西是没办法用任何一件事情来购买， Sebab hikmat ini adalah pemberian daripada Tuhan. 因为这样的一个敬拜敬畏是来自于上帝赐给的。 Itulah sebabnya ketika Salomo baru dilantik menjadi raja, saudara, 这也就是为什么撒罗摩当被点为王子的时候， ia tidak meminta harta yang banyak. 他并没有向上帝恳求 Ia 拥有很多的财富， tidak meminta kekayaan yang berlimpah. 他也没有拥有很多的财富。 Tetapi saudara tahu apa yang dia minta? 但是你们知道他想要什么吗？ Yang dia minta itu adalah hikmat. 他要的就是渴慕这样敬畏的心。 Pertanyaannya bagi kita, saudara, apa sebenarnya hikmat itu? 对我们来说，这个问题就来了：这个敬畏到底是什么呢？ Saudara, hikmat adalah kebijaksanaan. 这个敬畏就是说，我们需要有一个端正， Boleh jadi di dalam bertindak dan mengambil keputusan, 在做任何的判断、任何事情的时候，我们要有一个端正的行为， yang seadil-adilnya dan tidak memihak, 公正、公平、 sabar, 耐心， tidak merugikan orang lain, 不会对任何人有亏待， namun dapat diterima semua orang dan tidak melanggar firman Tuhan. 但是也能被所有人接受，并且没有违规上帝的传道。 Saudara, hari ini kita memperingati Mother's Day. 那么今天我们来庆祝母亲节， Sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa kita harus memperingatinya, saudara? 对我们有一个问题：为什么我们要庆祝它呢？ Banyak orang non-Kristen salah paham terhadap kekristenan. 很多人基督徒会对这个基督徒的这个信教有一个误解， Mereka berpikir bahwa kita tidak diajarkan untuk menghormati orang tua kita. 他们觉得我们没有被领受，没有被教授，需要尊重家长。 Padahal jelas pandangan ini bertentangan dengan Alkitab. 但我们可以明确的知道，这个说法是跟这个经文是违背的。 Saudara, sejak zaman hukum Taurat kita sudah diajarkan suatu ketetapan. 从旧约时代，我们就已经知道了这样的一个命令， Suatu ketetapan menghormati orang tua. 是一个关于我们要尊重长辈、家长的一个命令。 Secara khusus ayah dan ibu kita, saudara.
已经被明确的指出来，就是我们的父母亲。 Di dalam 10 hukum, hukum kelima mencatat, 在10个诫令里面，在第5个， hormatilah ayahmu dan ibumu, 请尊敬您的父母， supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 使在未来的土壤之中，你会被赐福。 Saudara, ini merupakan bukti bahwa kita diajarkan untuk menghormati orang tua kita. 这也是一个证明，表明说我们是需要尊重我们的家长。 Memang kenyataannya dan realitanya tidak 100% semua yang menjadi ibu itu adalah baik, 虽 saudara. 然道理和现实之间，所有成为母亲的人，可能并不是全部都是好人。 Tetapi kita tidak dapat mengingkari bahwa itu adalah ibu kandung kita, saudara. 但是我们也不能违背着心里说，她不是我们的母亲。 Saya mencoba melihat dari sisi positifnya. 我想要从一个正面积极的角度来去看， Mulai dari seorang ibu mengandung, 从一位母亲怀孕着， dan itu berlangsung selama hampir kurang lebih 9 bulan, saudara. 这个是9月怀胎， Ia sudah berjuang antara hidup dan mati. 她已经从这个生命的这个边界危险里面生活， Apalagi pada saat detik-detik akan melahirkan anaknya. 特别是当她要去出生这个孩子的时候， Pengorbanan seorang ibu begitu luar 她的 biasa, 牺牲 saudara. 是非常的伟大。 Tadi saya mengatakan ibu yang baik adalah ibu yang memiliki hikmat. 我刚刚说一个好的母亲的话，是拥有这个渴慕敬畏上帝的心理。 Pertanyaannya adalah hikmat yang bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang ibu? 问题是需要拥有什么样的心态呢？ Hikmat seperti apa, saudara, yang harus dimiliki oleh seorang wanita, saudara? 什么样的心态是需要每个妇女拥有的呢？ Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal. 那么今天的话，我们就要一起来学习几 Yang 个。 pertama, saudara, 第一个， wanita atau ibu rumah tangga yang berhikmat mengasihi keluarganya. 一个这样的一个母亲的话，她肯定是要爱惜她的家里。 Saudara perhatikan di ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 我们可以看从第10到第12节， Di situ dikatakan permata itu barang berharga. 这里说，珍珠的价值胜过一切， Karena hikmat lebih berharga daripada permata. 因为智慧会比这个珍珠来的珍贵。 Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. 所有人想要的并不会超过它。 Saudara, tadi saya mengatakan permata itu barang berharga, saudara. 我刚刚说过，珍珠是一个非常珍贵的事物， Jarang sekali orang memilikinya di dalam jumlah yang banyak. 人类很少拥有在这个量非常大的这个珍珠是很少拥有的。 Ia menjadi berharga justru karena jumlahnya yang sedikit dan langka. 珍珠成为非常珍贵，就是因为它非常的稀有。 Kata asli atau kata Ibrani yang dipakai di sini menunjukkan kesempurnaan yang agung, saudara. 希腊文这边说的是一个永恒的荣耀， Yang terbaik dan juga berkemampuan. 是一个特别好而且特别有能力的。 Artinya, 意思是， sang ibu ini sangat gigih dan kreatif. 这位母亲的话是非常的努力、认真、勤奋。 Nah, saudara, ibu semacam ini jarang ditemukan. 那么这样的母亲是稀有的， Harganya melebihi permata dikatakan. 所以它的价值是好比这个珍珠。 Seperti yang tadi kita baca Amsal 8 ayat yang ke-11. 就像刚刚我们说的，在这个箴言第31章的第11节， Karena hikmat lebih berharga daripada permata. 因为才德智慧会比珍珠来的重 Apapun 要。 yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. 所有人想要拥有的，并不会超过它。 Saudara, mengapa kita katakan ibu yang berhikmat itu seperti permata? 那么我们为什么说有才德、有智慧的妇人会胜过 Seorang wanita yang berhikmat itu seperti permata, saudara. 这样的妇女的话，好比珍珠。 Amsal 31 ayat 11 mencatat bahwa wanita yang berharga seperti permata itu mendapat kepercayaan penuh dari sang suami. 这里第10节说到才德的妇人，有谁能看到？然后她的价值是胜过珍珠。 Serta dilanjutkan dengan juga sebagai pengelola keuangan yang baik. 然后说她也是一个经营金钱的一个好的帮手。 Sehingga tidak pernah membuat sang suami rugi, saudara. 因此不会让她的丈夫有缺少任何的利益。 Dengan demikian kehidupan wanita yang berhikmat itu turut mendukung, membangun, mendorong, dan meneguhkan suaminya. 因此有这样人格的妇人的话，她会一生帮助这个丈夫。
Ia tidak pernah menyusahkan suaminya. 她不会去亏待这个丈夫。 Hidup di dunia ini sudah sukar bagi seorang pria dalam perjuangan di dunia ini. 在这个世界上，作为一个丈夫，身上已经肩负了很重大的责任。 Jangan lagi ditambah dengan seorang istri yang tidak mengerti atau tidak mendukung suaminya. 所以也不要再加上一个不会去支持她丈夫的这样的一个妇人。 Itu sebabnya Salomo di dalam tulisan Amsal 25 ayat 24 berkata, 这也就是说，撒罗摩在箴言25章第22节中写道： lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. 他说，好比你就自己一个人待在家里，比起要跟在同一个屋檐下跟其他的妇人在吵架。 Tahukah saudara apa perbedaan seorang ibu yang baik dengan seorang ibu yang jahat atau ibu yang asli atau maupun palsu, saudara? 你们知道一个真正好的妇人跟伪装出来的妇人是什么区别吗？ Saudara, seperti di awal saya katakan bahwa Salomo sewaktu dia dilantik menjadi raja, 刚刚我说了，当撒罗摩被成为这个国王的时候， doanya tidak muluk-muluk, saudara. 他的祷告并没有天花乱坠， Dia tidak meminta yang muluk-muluk dari Tuhan. 他并没有向上帝渴求很多的事情， Dia tidak minta kelimpahan, dia tidak minta kekayaan. 他没有想要财富， Tetapi yang dia minta adalah hikmat dan kebijaksanaan. 但是他想要的是一个智慧才德。 Saudara bisa perhatikan itu di 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayatnya yang 那 ke-9. 么我们也可以在列王记中看到， Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, 所以请您赐给你的这个仆人一个端正的心， untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. 是可以用公平公正的眼光来去判决他的子民。 Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 因此，有什么样的人可以判决他的这样的一个子民？ Benar, saudara, setelah itu Salomo harus menghadapi suatu kasus yang perlu hikmat dari Tuhan. 没错，在这个之后，撒罗摩必须要去面临一个非常重大的一个事件。 Diceritakan, saudara, 这里说到， pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. 那个时候有2个女人就面临的这个面临这个国王， Lalu mereka berdiri di depannya. 然后他面向他， Kata perempuan yang satu, 然后另外其中一个妇女说， "Ya Tuanku, 我的国王， aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. 我和这位女人待在同一个屋檐下， Dan aku melahirkan anak 然后我生下了一个孩子。 pada waktu dia ada di rumah itu. 当他在这个家中， Kemudian pada hari yang ketiga sesudah aku, 然后在第3天， perempuan ini pun melahirkan anak. 这个妇女又生下了孩子。 Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami. 我们只有在家里自己一个人，然后没有其他的外人， Hanya kami berdua saja dalam rumah. 只有我们2个人在屋中。 Pada waktu malam anak perempuan itu mati 就在那天晚上，这个小女孩去世， karena dia menimpa atau menidurinya. 因为我不小心碾压了她， Pada waktu tengah malam ia bangun, 然后在凌晨到晚上， lalu 她醒 mengambil 了， anakku dari sampingku. 然后她领了这个小女孩， Sementara hambamu itu tidur. 而你的这个仆人睡着， Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. 然后这个小女孩的话就放在她的旁边， Sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. 而那位去世的女孩的话就放在我的腿上。 Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, 当我早上醒来要喂我的孩子奶的时候， tampaklah anak itu sudah mati. 我就看到那个小孩已经去世。 Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, 但是当我去仔细观察这个婴儿， tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. 我发现这位婴儿并不是我所生下的。 Kata perempuan yang lain itu, 对，那个其他的女生说， bukan. 不是， Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. 是我的孩子活着，而你的孩子去世。 Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, 但是第一个女士也说， bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. 不是，是你的孩子去世，我的孩子还活着。 Begitulah mereka bertengkar di depan raja. 就在国王面前，他们2位在争吵。 Lalu berkatalah raja, 然后国王说， yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati.
是你的孩子去世，我的孩 Yang 子活着。 lain berkata, bukan. 然后其他人说不是， Anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. 是你的孩子去世，我的孩子活着。 Sesudah itu raja berkata, 然后国王说， ambilkan aku pedang. 请给我拿着一把剑， Lalu dibawalah pedang ke depan raja. 然后一把剑带到国王的面前。 Kata raja, penggalah anak yang hidup ini. 然后国王说，请砍着这个还活着这个孩子的头。 Penggal anak yang hidup ini menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. 请把这个婴儿砍成两半，然后分给这两位女士。 Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup ini kepada raja, 然后其中一个女士说， sebab timbullah belas kasihan terhadap anak itu. 她产生对这个孩子的一个悲悯之情。 Katanya, 然后她说， ya Tuanku, 我的国王， berikanlah kepadanya bayi yang hidup ini. Jangan sekali-sekali membunuh dia. 请告诉我一个这个完整完好的婴儿，请不要杀他。 Tetapi yang lain itu berkata, 但是另外一个女士说， supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. 请把这个婴儿不要给我，也不要给他，所以请把他给砍了。 Tetapi raja menjawab, 但 katanya, 但是国王说， berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. 请给他这位活着的婴儿， Jangan sekali-sekali membunuh dia. 请不要杀害他， Dia itulah ibunya. 因为他才是他真正的母亲。 Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan oleh raja, 当所有以色列子民听到这个国王所判的这个决之后， maka takutlah mereka kepada raja. 然后他们感到非常的害怕， Sebab 敬畏， mereka melihat 因为他们看到， bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 因为从这个国王身上，他们可以看到上帝，可以显现上帝的模样。 Nah, saudara, Salomo dapat mengambil keputusan yang terbaik 那么撒罗莫的话就可以采取最正确的方法， karena dia memiliki hikmat. 因为他拥有智慧。 Oleh sebab itu tidak terlalu muluk-muluk kalau kita mengatakan hikmat itu melebihi permata. 因此，我们如果说智慧超过珍珠的话，其实也不为过。 Itu yang pertama, saudara. 这个是第一点。 Dan yang kedua, 然 saudara. 后第二点， Wanita atau ibu rumah tangga yang berhikmat memperhatikan kebutuhan keluarganya. 一个拥有智慧的女士的话，她会照顾着家里的需求。 Saudara bisa memperhatikan ayat yang ke-13 dan seterusnya, saudara. 我们可以看到第13节以及到后面， Tidak seperti kebanyakan wanita zaman sekarang. 并不是像如今现代的一些女士， Walaupun tidak semuanya, saudara. 虽然并不代表全 Yang 部。 kadang mengisi waktu kosongnya pergi berkeliling ke shopping center, ke mall dan lain-lain. 有些女士的话，用自己的空余时间来去购物逛街， Tetapi wanita yang berhikmat itu selalu mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. 但是有智慧的女士的话，会把时间用有意义的事情来填满 Itu。dikatakan di ayat yang ke-13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. 这个正是在第13节说到，她寻找羊绒和马，甘心用手做工。 Artinya ia mempergunakan waktunya yang ada untuk membeli bahan-bahan mentah, memintal, menjahit, dan menyulam. 意思是她用她闲余的时间来去寻找这样的羊绒和马，然后来去做手工。 Ada tugas rumah yang harus dikerjakan oleh wanita itu. 有很多的手工活需要让她来做， Tidak hanya santai makan dan tidur serta jalan-jalan dan berfoya-foya. 并不是用时间来闲暇聊天，然后购物逛街。 Saudara, memang untuk menjadi seorang wanita atau ibu rumah tangga yang bijaksana dan berhikmat itu tidak gampang. 成为一个有智慧的女士确实是不容易， Sebab ia harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi seisi keluarga, bagi seisi rumahnya. 因为她需要在家里面成为她的孩子们的一个榜样。 Teladan bagi anak-anaknya dan harus mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik. 因为她要非常端正的来去教导她的孩子， Bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. 她要非常的敬畏上帝。 Saudara, zaman sekarang mendidik seorang anak saja sudah cukup merepotkan. 那么在如今时代，我们知道要教我们的孩子是非常困难， Apalagi pengaruh daripada dunia teknologi, gadget, komputer, televisi, dan lain-lain, internet. 再加上很多这种互联网网络的这种科技发达带来的一些信息， Bahkan ditambah dengan pergaulan bebas, saudara. 然后再加上一个自由的这种朋友关系交际， Narkoba, LGBT, dan lain-lain.
这种同性恋关系，贩毒品之 Sudah 类的。 sudah tidak asing lagi bagi dunia di kalangan anak-anak muda zaman 对 sekarang, 我 bukan? 们的孩子，对这些事情已经不再陌生。 Saudara, sejarah gereja pernah mencatat ada seorang wanita atau seorang ibu yang cukup terkenal dan berhasil di dalam mendidik anak-anaknya. 那么，在一个教会的历史中，有这样记录着一个女士是如何成功的教会她的孩子。 Salah satu nama ibu atau wanita itu adalah Susana Wesley. 那么，这位女士的话是叫 Susana Wesley。 Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia sangat kelihatan buah-buah karya rohaninya, saudara. 作为一个普通的妇人的话，我们可以看到从她身上的显现上帝的模样。 Baik sebagai pendoa bagi anak-anaknya maupun dukungan buat pekerjaan pelayanan sang suami. 无论是她对于孩子作为一个祷告者，或者是她如何服侍她丈夫的一个侍奉的工作。 Saudara, sebenarnya sejak muda Susana merencanakan supaya keluarganya tidak memiliki banyak anak seperti ibunya yang melahirkan 25 anak. 其实从年轻开始，她已经设计好了自己不要生下那么多的孩子，就好比她的母亲拥有25个孩子一样。 Namun kenyataannya ia harus melahirkan 19 orang anak. 但是没想到的话，她还是生下了19个孩子。 Dan 9 diantaranya meninggal, saudara. 那么其中的9个的话意外身亡。 Walaupun Susana sudah begitu tekun mendidik anak-anaknya, tetapi saja tidak sempurna, saudara. Tetap saja tidak sempurna. 虽然她已经非常努力的教导她的孩子，但是她的孩子仍然没办法完美。 Satu orang anak perempuannya meninggalkan pengajaran daripada Susana. 其中有一位她的女孩的话离开了她。 Anaknya yang bernama Hetty melarikan diri bersama dengan pacarnya, namun setelah hamil sang pacar meninggalkannya, saudara. 一名叫黑蒂的女生的话，她离开了这位母亲，因为她跟她的这个朋友来去跑去。 Saudara, dengan anak yang cukup banyak ditambah dengan kesulitan ekonomi pada waktu itu, 然后因为拥有这么多的孩子，再加上经济上的一个困难， maka tidak jarang di dalam keluarga besar ini sering terjadi pertengkaran-pertengkaran. 因此在这个大家庭中，不难发现有很多的争吵。 Sebagai seorang istri pendeta, 作为一个牧师的夫人， sudah banyak suka duka yang dikecap oleh Susana, saudara. 有很多的挨骂，她已经受到了。 Tetapi semuanya itu tidak pernah mematahkan semangatnya melayani Tuhan. 但是这全部并没有打断她对于要侍奉上帝的这样的心。 Ketika suaminya pelayanan keluar kota, 当她的丈夫来去侍奉上帝的时 ia 候， memakai kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang untuk bersekutu dan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. 她用这样的一个时间和机会的话，她筹集了很多人来到她的家中来去传道语。 Setiap minggu hampir 200 orang yang ikut dalam persekutuan itu. 每个礼拜大概有200人左右来去参加她的这个小组。 Selain itu, di dalam hal mendidik anak, setiap malam sebelum anak-anaknya tidur, 那么在这个教导孩子的过程中，每天在睡觉之前， Susana selalu mendoakan mereka satu persatu. 苏珊娜每天都会为每一个孩子祷告， Baru kemudian ia pergi tidur. 然后她才睡去。 Saudara, inilah riwayat singkat seorang tokoh wanita sejarah gereja 这就是一位在教会历史中被记载的一个妇人的模样。 yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh gereja. 然后从她延伸出来很多的教会的一些人， Misalnya John Wesley dan Charles Wesley. 像比如说 John Wesley 和 Charles Wesley。 John Wesley pendiri gereja Metodis. 那么 John Wesley 的话，他是作为这个 Methodist 的教会的一个教父。 Sedangkan Charles Wesley seorang musisi musik gerejawi yang telah menciptakan begitu banyak lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan di gereja sampai hari ini. 而 Charles 的话是教会的一个音乐家，他所制作的、所创作的音乐的话，如今已经留到至今。 Saudara, permisi tanya kepada kita hari ini, saudara. 我们现在要一起来反思， Kepada saudara semua, bahkan mungkin kepada diri saya sendiri, bahkan keluarga saya. 我可能要问在座的各位，也要问我自己，包括我家里人， Bagaimana dengan keluarga dan anak kita saat ini, saudara? 我们如今的自己的孩子是什么样的？ Apakah mereka terpantau tetap setia dan taat kepada Tuhan? 是否他们仍然还非常敬畏上帝？ Itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir. 这个是第二点，然后第三点也是最后一点。 Wanita atau ibu rumah tangga yang berhikmat mendapat pujian orang banyak. 一位拥有智慧的女人的话，她是会收到很多人的称赞。
Saudara, wanita itu bukan hanya tidak pernah merugikan orang lain, 女人并不是没有去亏待任何人， tetapi juga diri sendiri. 但是也是她自己， Bahkan usaha dan pekerjaan yang dijalankan senantiasa mendapatkan keuntungan. 甚至包括她自己经营的这个商业的话，也要获得利益。 Saudara, ayat 17 mencatat bahwa ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. 第17节说到，她以能力束腰，使膀臂有力。 Apa artinya, saudara? 这个是什么意思呢？ Artinya wanita ini melakukan segala pekerjaannya dengan penuh semangat. 意思是这个女人拥有对她所做的任何事情充满活力。 Dia ternyata bukan seorang wanita yang pasif, 她并不是一个非常坐以待毙的人， tetapi ia selalu aktif mengambil inisiatif. 但是她非常积极的来去获取任何的机会。 Dan yang luar biasanya adalah hasil pekerjaan dari wanita berhikmat ini berkualitas baik. 然后最重要的是，她所生产出来、所做出来的结果一直都是好的。 Terus terang dan harus diakui, saudara. 我们也是要承认， Saya secara pribadi salut dengan wanita seperti yang ini. 我非常崇拜、敬拜这样的女人。 Sudah sibuk dengan pekerjaan, ia masih mempunyai waktu untuk memintal pakaian. 她已经忙着工作，然后她还有时间来去编织这个药。 Tidak gampang, saudara, untuk memintal pakaian tentunya. 织麻这个羊绒和麻Untuk- 其实是不难， Untuk memintal pakaian itu memerlukan ketelitian dan juga kesabaran. 做这样的事情是需要耐心、需要仔细。 Bahkan saudara di ayat yang ke-20, 甚至在第20节写到， dikatakan masih sempat memberikan pertolongan pada orang lain. 这里说他甚至还有时间来伸手帮助穷乏 Ia 人， memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. 他张手周济困苦人，伸手帮扶穷乏人。 Saudara, wanita ini bukanlah seorang wanita yang egois, yang hanya mementingkan diri dan keluarga sendiri. 所以这样的女人的话，她并不是自私的，只为她自己家里人来去对待， Tetapi ia juga mementingkan orang lain, 但 saudara. 是她也非常的重视、看重其他人。 Oleh karena itu, saudara, tidak heran kalau wanita seperti ini mendapat puji-pujian dari orang banyak. 因此也不难怪这样的女人获得来自很多人的称赞。 Perhatikanlah bahwa pujian itu ternyata bukan hanya terdengar dari anak-anaknya atau suaminya, tetapi juga dari orang-orang yang berada di sekitarnya, saudara. 我们可以看到，这样的称赞不仅来自于她的孩子和丈夫，而是也来自于她周边的人。 Saudara, wanita yang berhikmat, 一个有智慧的女人， wanita yang mulia, saudara. 一个拥有荣耀的女人， Wanita yang agung, 一个光荣的女人， wanita yang memiliki kehormatan, 一个拥有尊贵的女人， wanita yang berbudi luhur, saudara. 一个拥有智慧聪明的人， Bukan hanya tahu merias diri, 并不仅仅懂得如何打扮自己， tetapi baginya yang paling penting adalah kecantikan di dalam hatinya yang terdalam, saudara. 但是对她来说，最重要的是如何在内心深处找到最美丽的部分。 Apalah artinya dia berwajah cantik namun hatinya tidak takut kepada Tuhan? 她的外表有多艳丽有什么用呢？如果她自己内心没有敬畏神。 Saudara, ayat yang ke-30 mencatat, 所以在第30节写道， kemolekan adalah kebohongan dan Ye- kecantikan adalah sia-sia. 艳丽是虚假的，美容是虚浮的， Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. 唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。 Saudara, pertanyaan saya kepada ibu-ibu, kepada wanita-wanita semuanya. 所以我对电视机前在座的各位妇人， Rindukah kita dengan puji-pujian yang semacam itu? 我们是否渴望获得这样的称赞呢？ Saudara, rindukah kita 我们 dengan 是否 puji-pujian yang seperti itu? 我们是否渴望获得这样的称赞？ Saya yakin dan saya percaya, saudara, kita Wah. merindukan hal-hal pujian seperti itu. 我相信我们在座的各位肯定渴慕这样的称赞。 Saudara, hari ini bertepatan dengan Mother's Day. 今天就在母亲节， Sekali lagi selamat kepada ibu-ibu, kepada wanita-wanita. 我要真诚恳求的说，各位母亲节快乐！ Selamat menjalankan fungsi dan tanggung jawab ibu-ibu.
希望你们可以做好这个妇人母亲的工作， Biarlah semakin berhikmat, saudara. 使拥有更多的智慧， Biarlah semakin penuh kemuliaan Tuhan di dalam diri ibu-ibu sekalian. 使在我们的每个人内心中可以更敬畏上帝。 Happy Mother's Day. 各位母亲节快乐， Tuhan memberkati. 上帝蒙恩。 Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. 我们来低头祷告， Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. 求上的上帝， Pada pagi hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan. 就在今天早上，我们充满感恩， Kami boleh belajar dari bagian firman Tuhan ini. 我们可以从您的道语中学习 Bagaimana menjadi seorang istri, menjadi seorang wanita 如何成为一位好的妻子、好的母亲， yang penuh dengan kemuliaan, keluhuran, keagungan, dan kehormatan dan berhikmat. 拥有充满尊贵、荣耀、公正、智慧的女人。 Di momen yang indah ini ya Tuhan, 在这个美丽的时刻， bertepatan dengan Mother's Day ini, 恰好是母亲节， biar kami diingatkan khususnya ibu-ibu 就让我们被点醒， untuk menjadi seperti yang diharapkan, dirindukan oleh firman Tuhan. 让我们成为上帝所想要的一位妇人的模样。 Berhikmat mengasihi keluarganya. 我们可以拥有智慧来恩待我们的家人， Berhikmat mendapatkan pujian orang banyak. 有智慧来获得周边人的称赞， Bahkan berhikmat memperhatikan kebutuhan keluarganya, bahkan orang lain. 也是有智慧来去帮助家里人，也是其他人。 Terima kasih Bapa di dalam surga. 感谢上帝， Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. 我们充满感恩，今天早上有这个机会。 Ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, 当我们学习您的真理， bukakan hati kami Tuhan, 请敞开我们的心， menerima kebenaran 让 firman-Mu. 我们接受您的道语， Roh Kudus menolong kami, 让圣灵帮助我们， terus memperbaharui hidup kami. 不断的洗领我们， Terpujilah nama-Mu. 唯独荣耀您的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 感谢主。Maybe I never know the love it takes to make me a happy home that's warm and safe. And maybe I'll never
Day. I love you, Mom. Mami, aku sayang padamu. Tuhanku, aku berdoa padamu. Berkati mamiku selamanya. Happy Mother's Day, Mami. I love you. My mommy is my chef, my dentist, my teacher, my everything. You're so awesome, Mommy. Happy Mother's Day. Thank you. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. God bless you. Kami mengucapkan Hari Mama. Happy Mother's Day, Mama. Kami bersama-sama mengucapkan Selamat Hari Mama buat semua mama yang ada di GKBJ Cengkareng. Tuhan berkati kalian, menjadikan kalian ibu yang bijak dan menjadi berkat bagi keluarga. Happy Mother's Day. Semoga setiap mama bisa menjaga anak-anak mereka selalu dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Semoga mama sehat selalu dan bisa menjaga kita. Oke, sama-sama. Happy Mother's Mother's Day. Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat untuk hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Doakan juga untuk lonjakan COVID yang cukup tinggi di India, Brasil, dan di negara lain. Yang kedua, sekaligus kita berdoa buat situasi dan kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang kita lihat di televisi begitu banyak orang yang berdesak-desakan untuk mudik ke kampung mereka masing-masing. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami terus berdoa buat Indonesia dan negara lain di dalam menghadapi pandemi COVID yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Bahkan ada beberapa negara termasuk India, Brasil, dan negara lain mengalami lonjakan penderita COVID yang begitu besar. Bahkan di India dikabarkan sehari ada 300.000 orang terkena COVID. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau memimpin supaya pandemi ini bisa disadari oleh semua orang, sehingga mereka bisa mengantisipasinya, menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin yang ketat, sehingga penularan daripada virus ini bisa dikurangi. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, bila Engkau memberikan rasa takut kepada orang-orang, sehingga mereka bisa berwaspada, termasuk di Indonesia ketika menjelang Lebaran. Begitu banyak orang yang berusaha untuk mudik walaupun sudah dilarang oleh pemerintah, sehingga terjadi kerumunan banyak orang di berbagai stasiun, pelabuhan maupun terminal-terminal. Kami mohon Tuhan menolong kondisi ini sehingga jangan sampai setelah Lebaran selesai
lonjakan COVID di Indonesia itu membludak dalam jumlah yang besar. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan bagi bangsa kami karena sudah begitu lama kondisi semakin hari semakin terpuruk karena virus ini. Perekonomian tersendat di mana-mana, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka semakin mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Kami mohon berkat-Mu Bapa, yang Engkau memberkati akan negara-negara termasuk Indonesia. Berkati supaya mudik kali ini tidak terjadi lonjakan pasien-pasien COVID. Kami berseru kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kemurahan-Mu dan juga kewaspadaan bagi bangsa ini. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pertolongan dan pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian untuk senantiasa bertumbuh dalam iman, saling mengasihi di antara keluarga satu dengan yang lain, dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai. So, sekalian hari ini kita bersyukur kita boleh merayakan Hari Ibu Internasional. Dan kita juga menyadari bahwa seorang ibu memiliki peran yang besar di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Ibu Internasional kepada para ibu-ibu. Supaya semakin hari ibu-ibu di rumah semakin bertumbuh, semakin boleh menjadi teladan dan contoh di rumah. Menjadi istri yang baik, menjadi seorang ibu yang memberikan dampak pengaruh yang besar terhadap anak-anak di rumah. So, sekalian mengingatkan jemaat sekalian untuk bersama-sama kita melaksanakan ibadah kenaikan Yesus yang diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei jam 8 pagi dengan tema Kerajaan Allah Dipulihkan yang disampaikan oleh Guru Injil Yunus Harefa, mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus bersama-sama. So, sekalian hari ini ada kelas lanjutan, kelas menuju serupa Kristus, kelas Zoom, yaitu melalui Zoom, kelas berbuah yang diadakan hari ini jam 10 pagi. Masuk ke sesi yang kelima dengan tema Gerakan Matius yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Dan kelas bertunas diadakan juga hari ini malam harinya, ya, jam 7 malam, sesi kelima juga dengan tema saat teduh dan berdoa disampaikan oleh Guru Injil Esa. Woman Cell Community mengadakan satu acara tanggal hari Rabu jam 19 Mei jam 7 malam dengan tema Fakta atau Mitos yang akan disampaikan oleh Pendeta
Paulus down, dan ini juga terbuka bukan hanya untuk kaum wanita saja, tetapi semua jemaat boleh mengikutinya. Mungkin di hati kita, di dalam pikiran kita ada pertanyaan-pertanyaan tentang tradisi-tradisi Tionghoa. Apakah tradisi itu boleh diikuti atau tidak? Apa itu fakta atau itu adalah sebuah mitos? So sekalian diundang untuk boleh mengikutinya dan ada tanya jawab di sana. Jadi mengundang saudara sekalian untuk boleh mengikutinya. Hari Rabu tanggal 19 Mei jam 7 malam. Ya, dan terima kasih juga untuk saudara sekalian yang sudah mendoakan saya ketika saya divonis terkena COVID-19. Bersyukur gejalanya sangat ringan, hanya flu saja, dan proses penyembuhannya begitu cepat. Saya menyadari itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan juga dukungan dari Bapak Ibu saudara sekalian yang mendoakan saya. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Itu saja pengumumannya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.